Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menyambung kembali untuk tadabbur kita menerusi surah Ad-Dukhan. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung semula pada surah Ad-Dukhan ayat yang ke-17 ya. Betulkan saya kalau saya tersilap. Jadi insya-Allah kita akan menyambung semula untuk ayat yang ke-17 ya. Jadi saya akan bacakan daripada ayat yang ke-17 sehinggalah ayat berapa? Kalau ikut saya punya catatan, kita dah start ayat 18, Ustaz. 18 ni. Ya, Oh saya. ya, betul. Ini lakum rasul. Okey. So kita sambung ayat 18. Ayat 19. Ayat 19. Saya rasa yang 18 tu pun dah tu. So kita sambung ayat 19 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. Sadaqallah. Kita lihat makna daripada ayat 19 sehingga kepada ayat yang ke-28 ya, yang kita baca tadi, bermula daripada ayat 19 sehingga ayat yang ke-28 daripada surah Ad-Dukhan ya. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya, dan janganlah kamu wahai Fir'aun berlaku sombong dan takabur terhadap Allah. Sesungguhnya aku, yakni Nabi Musa AS, ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas lagi nyata. Ayat 20, dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu daripada kamu merejam atau menyakitiku. Ayat 21, dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku,
maka putuskanlah perhubungan kamu denganku. Maknanya, janganlah kamu menggangguku untuk aku menyampaikan dakwah dan ajaran ini. Ayat yang ke-22, setelah Nabi Musa AS berputus asa dari keimanan Fir'aun dan juga kaumnya, maka Nabi Musa pun merayu kepada Tuhannya, lalu berkata, sesungguhnya orang-orang ini, yakni Fir'aun dan kuncu-kuncunya, adalah kaum yang berdosa, yang telah sebati dengan kekufurannya dan berhaklah untuk mereka menerima seburuk-buruk balasan. Ayat 23, lalu diperintahkan kepadanya, yakni kepada siapa? Kepada Nabi Musa AS, bawalah hamba-hambaku, yakni pengikut-pengikutmu, wahai Musa, keluar pada waktu malam kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Ayat 24, dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan terbelah, kerana sesungguhnya mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa. Ayat yang ke-25, banyak sungguh kebun-kebun dan mata air yang telah mereka tinggalkan. Ayat 26, dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah dan cantik. Ayat 27, dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya selama ini. Dan ayat 28, demikianlah keadaannya, hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya itu adalah menjadi milik kepada kaum Bani Israel. Baik, jadi daripada ayat 19 yang kita bacakan ini, sehinggalah kepada ayat 28 adalah ayat yang menceritakan berkenaan dengan dakwah Nabi Musa AS kepada Fir'aun dan juga kaum Qibti yang enggan untuk beriman kepada ajaran baginda alaihissalam, dan bagaimana Allah menceritakan kesudahan dan akibat yang menimpa kepada Fir'aun dan orang-orang yang bersama dengannya atas kesombongan dan keingkaran mereka. Sekarang ni kita nak pergi kepada tafsiran terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kepada pengajaran dan tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat ini, ya. Baik. Jadi kita mulakan daripada ayat yang ke-19. Daripada ayat yang ke-19, Al-Imam Ibnu Kathir menafsirkan bahawasanya Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, la tastakbiru an ittiba'i ayati. Janganlah kamu, wahai Fir'aun, bersikap sombong terhadap yang pertama, ayat-ayat Allah. Apa makna ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah ini yang pertama merujuk kepada ajaran Allah atau syariat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab masa Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, ya, ketika itu Allah Ta'ala telah menurunkan dan telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurah. Maka dekat sini Nabi Musa pesan kepada Fir'aun, jangan kamu bersikap angkuh, jangan kamu bersikap sombong, jangan kamu bersikap takabur. Lebih kuranglah tu, ya, angkuh, sombong, takabur, ya, terhadap syariat Allah yang telah aku bawa melalui kitab Taurat yang merupakan kalam Allah. Ya, merupakan kalam Allah. Ini menunjukkan sikap Fir'aun apabila Nabi Musa membacakan kitab Taurat dan Nabi Musa menerangkan kandungan kitab Taurat daripada suruhan Allah, larangan Allah, ancaman Allah, ganjaran kurniaan Allah, tapi Fir'aun bersikap angkuh daripada mendengarnya. Fir'aun tak nak dengar. Musa AS nak sampaikan, dia tak nak dengar. Itu keangkuhan dia yang pertama.
Yang kedua, keangkuhan dia, dia mendustakan dan menafikan Taurat tu kitab Tuhan. Dia kata tak, ini bukan kalam Tuhan. Ya, kerana dia menganggapi dirinya Tuhan. Kalam dia itulah kalam Tuhan, bukan Taurat tu. Yang pertama, sikap Firaun dia tak nak dengar. Yang kedua, dia dustakan. Ya, dia menafikan, dia mendustakan, dia menolak Taurat itu sebagai kalam Allah. Dan yang ketiga, sikap dia adalah dia merendah-rendahkan dan meremeh-remehkan dan mempersendakan apa yang terkandung di dalam kitab Taurat itu daripada suruhan Allah dan larangan Allah. Ya. Maka ini adalah sikap Firaun bila berhadapan dengan kitab Allah. Yang kedua disebutkan bahawasanya termasuk janganlah kamu berlaku sombong terhadap mukjizat. Mukjizat yang telah Allah Ta'ala akan kurniakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum ni, Nabi Musa alaihi salam telah menewaskan tukang-tukang sihir Firaun. Dan Firaun pun tahu tukang-tukang sihirnya telah pun tewas. Ya, telah lari, bahkan telah masuk Islam pun, telah beriman pun, setelah mana mereka tak pernah melihat sihir mereka tu dapat ditewaskan. Tapi di kala itu ditewaskan. Dan Firaun melihat sendiri bagaimana tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Tapi Firaun selepas daripada itu tetap angkuh, tetap sombong daripada menerima mukjizat yang telah Allah tunjukkan pada baginda Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kan dia hendak menentang mukjizat itu yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi Musa alaihissalam dengan ia hendak memusuhi, dia hendak memerangi, dia hendak membunuh dan menghalau keluarnya Nabi Musa daripada bumi Mesir. Ya, sebab itulah Nabi Musa kata, aku telah membawa kepada kamu sultanin mubin. Apa makna sultanin mubin? Maknanya aku telah membawa kepada kamu wahai Musa satu bukti yang sangat jelas. Apakah bukti yang sangat jelas itu? Bukti itu adalah datang daripada kitab Taurat. Ya, sebab Nabi Firaun tahu sebelum tu Nabi Musa tak ada kitab. Ya, tapi bila Nabi Musa balik daripada Syam setelah bekerja dengan Nabi Shu'aib ataupun lelaki yang bernama Shu'aib, itu ada perbincangan ulama. Bila balik ke Mesir, baginda berdakwah kepada Firaun dan Firaun tahu kerana Nabi Musa membesar dengannya. Sebelum tu Nabi Musa tidak ada kitab. Sudah pastilah apa yang ada di sisi Nabi Musa AS itu adalah kitabullah. Ya? Tetapi sikap Firaun yang suka melampaui batas dan suka menentang sesuatu kebenaran yang telah sampai kepadanya. Ya, baik. Okey, yang pertama dia menolak Sultanin Mubin tu apa dia? Dia menolak kitab Taurat. Yang kedua, Sultanin Mubin, bukti yang nyata tu adalah Allah menimpakan kepadanya 6 jenis bala. Yang kita dah, saya tak pasti dalam ayat ni tak ada, surah Dukhan tak ada, surah Al-A'raf Allah datangkan darah, Allah datangkan katak, ya, Allah datangkan belalang, Allah datangkan kutu, Allah datangkan taufan. 5 ni Allah Ta'ala timpakan pada Firaun, dan Firaun sendiri tak mampu nak menghadapi musibah itu, ya, sehingga kan Firaun meminta kepada Nabi Musa AS, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengangkat balik ujian dan musibah tadi. Ya, baik. Itu adalah bukti yang jelas menyatakan Firaun bukan Tuhan, sebab dia tak boleh menangani atau menghadapi ujian itu. Nombor 2, bukti kebenaran Taurat tadi yang ditolak. Nombor 3 adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS, sehingga kan Firaun mencari tukang sihir yang paling terbaik,
Ya, dalam riwayat Israiliyat sebahagian tafsir mengatakan Firaun, atau sebagai riwayat mengatakan Firaun memiliki lebih daripada 30,000 tukang sihir. Jadi masa berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam itu, dia telah memilih 10 yang terbaik daripada tukang sihir. Setengah riwayat kata 30 yang terbaik, 30 orang yang terbaik daripada tukang sihir pun tak dapat menewaskan Nabi Musa. Maka Firaun tahu ajaran yang Nabi Musa bawa itu ajaran yang benar, ia adalah daripada Allah dan Allah adalah Tuhan yang benar. Tetapi kenapa Firaun masih lagi melawan dan menentang? Kerana dalam tafsir Ibn Kathir tadi kita dah sebut dah, kerana sikap Firaun. Apa sikap Firaun? Yang pertama, istikbar, sombong dan suka membesarkan diri. Orang yang sombong, orang yang sentiasa membesar diri ni, dia takkan boleh menerima kekurangan dia. Dia takkan boleh terima kekurangan. Dia ada kekurangan, dia tahu dia ada kekurangan dia, tapi dia tak boleh terima kekurangan dia. Kalau orang kritik kekurangan dia, dia kata itu bukan kekurangan. Ya, dia ada sifat terlalu defensif. Ya, nak katakan dirinya perfect, walaupun tidak perfect. Ya, kemudian bukan sekadar itu, bahkan Firaun juga sikapnya istikbar itu, kesombongan itu menyebabkan dia menolak kebenaran. Kenapa dia menolak kebenaran? Pertama, dia tak boleh terima kekurangan dirinya. Yang kedua, kerana Firaun itu sikapnya adalah sombong daripada menerima kebenaran, nasihat, peringatan. Kerana ia merasakan dirinya tak layak untuk kedudukan yang ada padanya, tak layak untuk menerima teguran, nasihat, peringatan. Ya. Nah, ini kenapa punca dia? Sebab sifat yang kedua yang ada pada Firaun, sifat ujub. Yang pertama sombong, ya. Yang kedua adalah ujub. Sebab itulah Firaun boleh kata dalam ayat Quran Allah rakamkan faqala ana rabbukumul a'la, dan berkatanya Firaun, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Bagaimana Firaun boleh berkata demikian? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan kerana ia merasakan ujub pada dirinya, sehingga dia merasakan tidak ada sesuatu yang boleh melebihi daripadanya. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mendahului atau melebihi daripadanya. Ya. Okey, baik. Okey, seterusnya. Jadi kita nak tengok apa ni? Pengajaran pula. Ya. Pengajaran kat sini yang pertama menunjukkan kepada kita larangan untuk membesarkan diri. Larangan untuk membesarkan diri. Ya, tak boleh untuk seseorang itu membesarkan diri. Pertama, membesarkan diri atau menyombongkan diri pada hak Allah Ta'ala. Pada hak Allah Ta'ala. Apa maksud membesarkan diri pada hak Allah? Seperti mengaku dirinya Tuhan, seperti memberikan sifat ketuhanan pada dirinya atau memberikan sifat ketuhanan kepada orang lain, tak boleh. Ya, mengaku divine, mengaku sifat Tuhan yang ada pada dirinya, atau dia kata sifat Tuhan pada orang lain. Itu sombong ke atas hak Allah. Ya, termasuklah sombong ke atas hak Allah, mengatakan dia mempunyai agama sendiri dan dia tak terima agama Allah, dia mempunyai syariat sendiri, dia tak terima syariat Allah, ya, dan dia tak menerima kitab Allah kerana dia memiliki kitab sendiri. Ini semua sombong ke atas hak Allah. Ya. Yang keduanya adalah sombong yang jenis yang kedua, yang disebutkan oleh para ulama, iaitu sombong terhadap perintah Allah Ta'ala dan larangannya. Maksudnya kita berlaku sombong terhadap apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala tegah dan apa yang Allah Ta'ala larang. Ya, jadi sebab itu apa yang Allah suruh ke, yang baginda Nabi SAW suruh ke,
maka seseorang itu tidak patut untuk dia berlaku sombong ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak boleh. Ya. Baik. Seperti mana sombong terhadap perintah Allah itu mendahulukan akalnya ataupun dirinya, pandangannya melebihi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Ya. Kemudian berlaku sombong kepada Rasulullah SAW. Berlaku sombong kepada Rasulullah adalah seperti membelakangkan sunnah Nabi, tidak menerima ajaran Nabi SAW. Ya. Ini termasuk juga di antara sombong ke atas baginda Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara jenis kesombongan juga, ya ada banyak lah, semua saya sebut sebahagian je lah ya. Yang ketiga adalah sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ya, sombong terhadap ayat-ayat Allah ni, sombong terhadap Al-Quran, ya, daripada ayat-ayat Allah ni adalah merujuk kepada Al-Quran, ya, merujuk kepada perintah, merujuk kepada larangan, ya, baik juga sombong terhadap hadis Nabi SAW daripada menerima apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ya, baik. Jadi sebab tu sombong kepada Allah adalah seburuk-buruk sifat kesombongan. Kemudian sombong kepada Rasul, ya. Sombong kepada Rasul ni tak taat kepada sombong kepada Rasul ni seperti tak taat pada perintah Rasul, ingkar pada perintah Rasul, memperkecilkan Rasul, menyakiti Rasul, ya. Yang ketiga takabur yang disebut oleh para ulama adalah sombong kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah yang keempat. Tadi sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Yang keempat adalah sombong kepada sesama manusia. Bagaimana sombong kepada sesama manusia? Sombong kepada sesama manusia itu adalah seperti kita memperkecilkan orang lain, menghina orang lain, baik dari sudut apa pula, ilmu dia ke, amalan dia ke, kedudukan dia ke, dan sebagainya. Ya. Baik. Itu adalah merupakan beberapa bentuk kesombongan yang ataupun jenis-jenis kesombongan yang dikongsikan oleh para ulama. So semua dia ada 4 jenis kesombongan. Dan Firaun dia melakukan keempat-empat kesombongan itu. Sombong kepada Allah, dia ambil hak Allah. Sombong kepada Nabi Musa, dia memperkecilkan Nabi Musa, maka menyakiti Nabi Musa. Kemudian dia sombong terhadap ayat-ayat Allah, dia menolak Taurat, dia menolak mukjizat, ya. Dan yang keempat, kesombongan dia kepada siapa? Kepada kaum Bani Israel, ya, dengan dia menindas kaum Bani Israel, ya, dan sebagainya. Baik. Kemudiannya sehingga kan dalam riwayat mengatakan ketika mana Allah menciptakan syurga, ya, ketika mana Allah Ta'ala menciptakan syurga, Allah Ta'ala suruh syurga melihat manusia, ya, melihat hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan daripada cucu cicit Nabi Adam. Kemudian Allah berfirman kepada syurga, anta haramun ala kulli mutakabbirin. Wahai syurga, aku mengharamkan engkau untuk memasukimu bagi setiap orang yang mutakabbir, setiap orang yang sombong, ya. Setiap orang yang sombong, ya. Maknanya orang yang sombong ni memang tidak akan masuk syurga, ya.
Bahkan ulama mengatakan ajban li ibni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral baul. Kata Ahnaf bin Qais, seorang tabi'in, rasa pelik dengan anak Adam yang sombong sedangkan dia tidak lupa dia keluar datang ke bumi ini adalah melalui tempat laluan najis, ya, tempat laluan najis, ya. Melalui maknanya merujuk kepada kemaluan lah, ya. Baik. Okey. Maknanya pengajaran yang boleh kita ambil kat sini adalah jangan berlaku sombong, ya, jangan berlaku sombong dan ingkar kepada hak Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, dan juga sesama manusia, ya. Baik. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil adalah kewajipan untuk menerima kebenaran walaupun ianya pahit. Ya, bukan menyampaikan kebenaran saja pahit, bahkan menerima kebenaran itu juga adalah sesuatu benda yang wajib, sekalipun benda itu adalah benda yang pahit bagi seseorang yang nak menerimanya. Sebab tu Nabi Musa kata kepada Firaun, inni atikum bisultanin mubin. Wahai Firaun, kamu kena terima kebenaran yang aku bawa, sebab kebenaran inilah kebenaran yang jelas. Kamu mesti tunduk kepada kebenaran ini, agama ini, Tuhan ini, perintahku ini, sekalipun kamu itu seorang raja Mesir, sekalipun kamu adalah penguasa Mesir, sekalipun kamu memiliki tamadun yang besar, sekalipun kamu adalah orang yang kaya, orang yang tertinggi, kamu kena terima, ya. Tak boleh kerana kamu orang kaya, kamu orang berada, kamu orang berkuasa, kamu orang ni, kamu tak nak tunduk kepada agama, kamu tak nak tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tak boleh, ya. Maka disebabkan kerana itu, pengajaran yang kita boleh lihat dekat sini bahawasanya pengajaran dia adalah sebaik-baik mana ni? Okey. Sebaik-baik ketaatan itu, nampak sebaik-baik ketaatan itu adalah mereka yang tunduk, mereka yang tunduk untuk menerima kebenaran. Kita jangan faham ketaatan tu sekadar kita solat, ya, kita puasa, kita bersedekah. Ya, itu pun ketaatan. Tapi semua orang boleh buat ketaatan itu. Tapi ada satu benda yang amat sulit untuk orang buat ketaatan itu. Apa dia? Apakah perkara itu? Perkara itu, ketaatan itu adalah apabila telah sampai kepada kamu nasihat, telah sampai kepada kamu pengajaran, telah sampai kepada kamu ilmu, maka kamu ataupun kebenaran, maka kamu tunduk kepada kebenaran itu, ilmu itu, peringatan itu untuk kamu mengerjakannya dan mengamalkannya. Yang ini bukan senang, ya. Kadang-kadang ada orang bagi nasihat kat kita, orang bagi pengajaran kat kita, orang bagi ilmu kat kita, orang bagi peringatan kat kita, belum tentu kita buat, belum tentu kita amal, ya, belum tentu kita terus buat, ya. Kadang-kadang kita nanti dululah. Jadi ini bukan sebaik-baik ketaatan, ya, bukan sebaik-baik ketaatan. Ini yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, mengatakan sebaik-baik ketaatan seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya adalah apabila sampai kepadanya firman Allah dan sabdaan Rasul, ya, maka dia tidak lagi melihat melainkan untuk menyegerakannya dan meninggalkan keinginan nafsunya ataupun keinginan dirinya. Maknanya dia sacrifice pendapat dia, dia sacrifice keegoan dia, dia sacrifice
kehendak nafsu dia untuk tunduk kepada ketaatan pada Allah dan menyegerakannya. Ini adalah ketaatan yang sebenarnya. Ya, bukannya kita nanti dululah, tangguh dululah, tunggulah nanti ada masa. Itu bukan hakikat ketaatan yang sebenarnya. Ya, maknanya dekat sini pengajaran nak tunjukkan kepada kita, kita sanggup mengakui kesalahan, kita sanggup merendahkan diri kita, mengakui kesalahan kita, ya, dan merendahkan diri kita dan mengakui kesalahan kita apabila telah sampai kepada kita pengajaran dan peringatan. Ya, baik. Kemudian kita tengok ayat berikutnya. Ayat yang ke-20, bagaimana Nabi Musa alaihi salam tahu risiko. Nabi Musa tahu risiko kalau pergi tegur Firaun ni, risikonya adalah nyawa lah. Nyawa Nabi Musa dalam bahaya. Ya, nyawa Nabi Musa dalam bahaya. Sebab Firaun ni dikenali sebagai pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Dalam riwayat Wahab ibn Munabbih, riwayat Israiliyat mengatakan Firaun membunuh setiap tahun ribuan Bani Israel, baik daripada yang kecilnya sampai kepada yang paling tua. Ribuan dibunuhnya, ya, kerana dia memang terkenal kezaliman dia. Ya, dia tak kira budak kecil ke bayi ke orang besar, dia bunuh. Kalau ingkar dia cakap dia bunuh. Ya, dia seksa dan dibunuh. Ya, maka sebab itu Nabi Musa tahu risiko dia. Ya, Nabi Musa tahu risikonya. Masa mula-mula Nabi Musa nak pergi dakwah pada Firaun, Nabi Musa takut. Tapi dalam surah Al-Qasas, Allah katakan Nabi Musa, "Ya Musa, aqbil wala takhaf innaka minal aminin." Wahai Musa, pergi, maju, pergi, sampaikan dakwah kepada Firaun. Jangan kamu takut. Kerana kata Allah, aku akan menjadikan kamu orang yang aman, yang terselamat, yang dilindungi daripada kezaliman Firaun itu. Daripada kezaliman Firaun itu. Baik. Okey, kita tengok dulu. Berkata Ibnu Abbas, ya, Nabi Musa meminta berlindung kepada Allah daripada direjam. Direjam itu Ibnu Abbas menafsirkan daripada direjam dengan fitnah dan kejahatan lidah, cercaan, makian oleh Firaun dan kuncu-kuncunya. Pertama, Nabi Musa dah minta lindung pada Allah. Kalau Firaun nak tuduh dia apa pun, nak tuduh baginda apa pun, nak cela baginda apa pun, baginda tak kisah. Yang penting baginda telah menyeru Firaun kepada tauhid. Yang kedua, Qatadah menafsirkan makna rejam kat sini adalah merejam dengan batu. Ya, merejam dengan batu, atau termasuk daripadanya adalah merejam dengan senjata. Maknanya dengan memanah ke, dengan tombak ke, maknanya dibunuhlah, ya. Maknanya dia dibunuh, ya. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Kathir, dan juga At-Tabari, ya. At-Tabari. Baik. Okey. Okey. Itu di antaranya. Maka kat sini kita nak tengok beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Ya. Pertama, pengajarannya bahawasanya kewajipan menyampaikan kebenaran. Kewajipan menyampaikan kebenaran, kewajipan menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Di sini menunjukkan kepada kita, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan, sebaik-baik jihad itu adalah bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ya, afdalul jihad kalimatul haqq inda amam imamun jair. Sebaik-baik jihad itu
adalah bercakap benar atau menyampaikan kata-kata nasihat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ya. Baik. Okey. Maknanya dekat sini sebaik-baik sebaik-baik jihad itu, atau sebaik-baik dakwah itu, atau sebaik-baik kata-kata itu, ya, adalah kata-kata bila kita bercakap benar di hadapan orang yang berbuat maksiat. Bila kita nasihat pada orang buat maksiat, atau kita menasihati orang yang zalim, ya, maka itu adalah merupakan sebaik-baik dakwah, sebaik-baik ucapan yang disukai oleh Allah, dan sebaik-baik jihad, ya, dan sebaik-baik jihad. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Okey, sebab itu kita lihat itu yang pertama, ya. Maknanya kewajipan kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat kepada orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan, atau yang lebih besar lagi ke atas pemimpin yang zalim. Itu adalah merupakan sebaik-baik jihad dan sebaik-baik perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Apa ni ya? Okey, yang berikutnya kita lihat dekat sini pengajaran yang kedua. Dalam tafsir sebagainya menyatakan baginda bila berkata uztu bi rabbi, aku berlindung dengan Tuhan kamu. Dan kemudian Nabi Musa juga cakap juga, dan Tuhanku dan Tuhan kamu. Maknanya kenapa Nabi Musa tak cakap sesungguhnya wahai Firaun, aku berlindung kepada Tuhanku daripada kejahatan kamu. Tapi Nabi Musa kata aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kamu. Di sini nak menunjukkan Nabi Musa nak memberitahu kepada Firaun yang akan melindungi Nabi Musa ini adalah Tuhan yang satu, yang sama, Tuhan bagi seluruh alam. Bukan Tuhan Nabi Musa sahaja, tapi bukan Tuhan bangsa Kibti, bahkan Tuhan bagi sekalian umat manusia. Ya. Untuk memberitahu kepada Firaun yang Firaun itu bukan Tuhan. Itu tujuan Nabi Musa cakap macam tu. Ya, kalau Nabi Musa kata kat Firaun, kamu ni bukan Tuhan, Firaun akan marah, lagi bertambah marahlah. Tapi Nabi Musa kata, aku akan berlindung kepada Tuhanku dan dia juga adalah Tuhan bagi kamu. Secara tak langsung Nabi Musa nak menafikan, nak menolak yang Firaun tu bukan Tuhan. Sebab buktinya Allah Ta'ala akan kalahkan Firaun, tewaskan Firaun, matikan Firaun, gagalkan kezaliman Firaun daripada ia melakukan kepada baginda alaihi salam. Ya, itu adalah sebagai bukti sebagai bukti untuk berlindung daripada kejahatan Firaun. Ya. Okey, kat sini juga menunjukkan kepada kita sekejap ya. Okey. Di sini juga menunjukkan kepada kita kewajipan bertawakal. Kewajipan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala ancaman kejahatan orang-orang yang zalim. Daripada kejahatan di hadapan orang-orang yang zalim. Ya.
Okey. Maknanya setelah Nabi Musa alaihi salam menyampaikan nasihat, tabligh, apa yang Allah perintahkan, menyeru Firaun kepada tauhid, selebihnya itu apa yang bakal berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam, baginda minta perlindungan daripada Allah. Sebab Allah adalah sebaik-baik penolong kepada para nabi dan rasulnya dan orang-orang beriman. Di sini menunjukkan kepada kita kewajipan kita bertawakal, bukan sekadar tawakal itu dalam perkara-perkara tertentu, tapi kita wajib bertawakal pada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Sebab kadang-kadang orang faham tawakal ni hanya ketika mana kita dalam keadaan terdesak. Kita sakit, tak ada ubat, baru kita nak tawakal. Atau kita dalam keadaan terlalu susah, sempit, baru nak tawakal. Ya, tak. Sebenarnya Nabi Musa nak ajar kepada kita, kita bertawakal kepada Allah dalam semua urusan kehidupan kita. Baik ketika kita dalam susah atau ketika kita dalam senang. Baik dalam keadaan kita berhadapan dengan orang baik atau ketika kita berhadapan di hadapan orang yang zalim. Maka kita sebagai orang beriman wajib bertawakal pada Allah dalam setiap urusan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Maknanya tawakal ini apa dia? Kita berusaha baik dalam urusan yang kehidupan seharian kita, kemudian usaha buat yang terbaik, selebihnya hasilnya, ganjarannya, kesudahannya, natijahnya itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mana Nabi Musa kata, aku dah jalankan perintah Allah. Apa yang kamu nak buat kepada aku wahai Firaun? Aku dah serahkan diriku kepada Allah. Kalau kau nak membunuh aku ke, nak mencerca aku ke, merejam aku ke, atau menyakitiku ke, nak memenjarakan aku ke, semua itu Allah, Nabi Musa kata, aku redha. Kalau itulah keputusan yang Allah tentukan bagi diriku. Ya? Ini menunjukkan tingginya tawakal Nabi Musa alaihi salam. Sebab tu tawakal ni bukan satu benda yang mudah. Ya? Sebab lepas kita buat benda baik, kita nak yakin kepada Allah. Sebab ada setengah orang, bila dia buat baik, dia nak Allah beri imbalan yang baik juga kat dia. Sebab tu tawakal bukan macam tu. Ya, tawakal ni bukan apa yang kita buat tu kita nak dapat balik apa yang kita daripada kebaikan kita tu. Ya, sebab Nabi Musa dah sampaikan benda yang baik, benda yang benar. Tapi tak semestinya Nabi Musa akan dapat perlindungan daripada Allah. Ada nabi-nabi yang dah sampaikan benda yang benar, kesudahannya mereka dibunuh. Tapi jika itu yang terbaik, ini yang tawakal tu. Jika dengan mereka dibunuh itu adalah yang terbaik, maka mereka redha. Jadi sebab tu tawakal ni adalah soal kita berusaha melaksanakan yang terbaik dengan perintah Allah. Yang kedua, tawakal tu yakin dengan apa yang Allah suruh kita dalam usahanya, dalam usaha kita tu. Yang ketiga, redha dengan apa yang ditentukan natijahnya. Ya, so kalau kita sebut tentang tawakal ni, dia tak boleh lagi beri tiga benda ni lah. Pertama, kita bersabar dalam berusaha. Nombor dua, kita yakin dengan janji Allah tu. Sama ada Allah Ta'ala bagi kepada kita atau tidak, kita yakin benda tu lah yang terbaik. Sama ada benda tu kita suka atau benda tak suka. Yang ketiga, kita redha untuk menerima apa saja yang Tuhan takdirkan. Itulah tawakal. Sabar atau mujahadah, yakin. Yang ketiga, redha. Ya? Baik. Padahal Nabi Musa tak tahu apa yang bakal menimpa kepada dia. Dan Nabi Musa tahulah risiko dia sangat besar lah. Ya? Baik, di sini saya nak kongsikan ada satu hadis dalam riwayat Adabul Mufrad oleh Imamul Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas kata Nabi SAW bersabda, "Idza kana ala ahadikum imam yakhafu zalamahu falyaqul Allahumma rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim kun li jaran
min fulan ibn fulan wa ahzabuhu min khalaiq ay yafruta alayya ahadun minhum aw ayyatagha izzu jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha illa anta. Panjang sikit lah ya. Maknanya apa? Nabi bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berhadapan, duduk menghadapi seseorang yang kamu takut dia berbuat zalim pada kamu. Tak kiralah zalim pemimpin yang zalim ke, orang jahat yang nak buat jahat kat kita ke, Nabi suruh kita baca doa ni. Wahai Tuhan yang empunya 7 petala langit dan Tuhan empunya arasy yang agung. Kun li jaran. Jadilah ya Allah engkau bagiku sebagai pelindung daripada fulan bin fulan. Sebutlah nama orang tu. Ya. Dan juga kuncu-kuncunya di kalangan makhluk-makhlukmu. Ya. Daripada mereka berbuat keburukan pada aku atau melampaui batas. Kemuliaan pelindunganmu ya Allah dan kesempurnaan pujianmu ya Allah, dan tiada Tuhan melainkan engkau. Itu antara doa yang boleh kita bacalah. Atau dalam riwayat yang lain daripada riwayat Ibn Abi Shaybah, Nabi menyuruh kita membaca Allahu Akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhiru, a'udzu billahi alladhi la ilaha illahu al-mumsikus samawati as-sab' ay yaqa'na 'ala al-ard illa bi'idhnihi min syarri 'abdik fulan wa junuduhu wa atba'uhu minal jinni wal ins. Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla thana'uk wa 'azza jaruk wa tabarakasmuk wa la ilaha ghairuk. Baca 3 kali. Nabi suruh baca 3 kali. Bila kamu datang berhadapan dengan orang yang ingin berbuat keburukan, tak kira apa jenis keburukan lah, orang nak buat fitnah ke, orang yang nak bunuh kita ke, orang yang nak buat apa-apa sajalah, yang kamu takut atau curiga dia akan berbuat pada kamu satu yang tidak baik, maka sebutlah ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah tu lebih berkuasa atas semua makhluknya, Allah itu lebih berkuasa daripada segala apa yang aku takut dan apa yang aku khawatir. Aku berlindung dengan Allah, tiada Tuhan melainkan dia, dialah yang menguasai 7 petala langit, ya, dan segala apa yang berlaku atas muka bumi ini melainkan dengan izinnya, daripada kejahatan hamba-Nya dan tenteranya dan persekutunya daripada jin dan manusia. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku sebagai sebaik-baik pelindung daripada kejahatan mereka. Segala kesempurnaan bagimu, segala kemuliaan bagimu, dan setinggi-tinggi namamu, dan tiada Tuhan melainkan dikau. Ya. Baik, ini di antara apa yang dapat kita ambil lah ya daripada doa-doa ini. Baik. Seterusnya kita nak lanjutkan kepada ayat yang ke-21. Ya. Ayat yang ke-21, Nabi Musa alaihi salam menyatakan lagi, ya. Tapi jika kamu wahai Firaun, jika kamu tetap hendak mendustakan aku, tidak mau menerima ajaranku, ya, tak nak masuk Islam dan sebagainya, Nabi Musa kata, maka jangan menggangguku. Ya. Jangan mengganggu atau menghalang Nabi Musa untuk berdakwah. Dan jangan juga menghalang orang lain untuk beriman. Di sini menunjukkan, kalau kita tengok dari segi tafsir pun, dari segi tafsir pun lebih kurang lah. Janganlah tata'arradu ilayya. Janganlah engkau menyakitiku, menyeksa Bani Israel yang beriman dengan ajaranku, dan da'u al-amr, dan biarkan urusan ini, ya, biarkanlah urusan ini dapat, urusan ini maknanya dakwah, ya, dakwah Nabi Musa ini dapat aku sampaikan kepada semua orang, ya, kepada semua orang, dan dapat aku tegakkan hujah ke atas mereka, supaya tidak bertambahnya orang-orang yang kufur atau orang-orang yang ingkar dan melampaui batas kepada Tuhannya. Di sini kita ambil satu pengajaran. Pengajaran dia apa? Dalam Islam tidak boleh tiada paksaan. Tiada paksaan ke atas seseorang itu untuk menerima Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Sebab tu Nabi Musa kata kat Firaun,
Kalau kamu tak nak beriman, tak apa. Itu pilihan kamu. Dia akan bertanggungjawab lah dengan pilihan dia. Kalau dia nak jadi kufur, nak tetap tak nak beriman, tetap nak syirik, itu pilihan dia. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Nabi Musa kata, saya tak boleh paksa kamu untuk menerima agama Islam. Tetapi jangan kamu mengganggu orang lain untuk menerima Islam, menyekat hak orang lain, menyekat hak Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah. Jangan. Ya. Kerana itu zalim. Kalau kamu nak sekat diri kamu daripada terima Islam, itu zalim yang kamu buat pada diri sendiri. Kamu akan tangguhlah. Tapi jangan sampai kezaliman itu kamu buat pada orang lain. Sebab orang lain pun ada hak dia sendiri untuk dia memilih agama dia, untuk dia beriman. Demikian juga Nabi Musa AS ada hak untuk menyampaikan kebenaran. Janganlah menzalimi, menghalangi. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala ada menyebutkan kriteria, ciri-ciri yang paling banyak ada pada orang-orang kafir. Allah Ta'ala sebut, tak silap saya, ayat keempat, allazina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Yang pertama, orang-orang kafir ini, orang yang nak kekal dalam kekufuran, orang yang nak kekal dalam maksiat, orang yang nak kekal dalam dosa, orang yang nak kekal dalam kemunafikan ni, pertama, mereka hanya mementingkan kehidupan material, dunia. Ya, mereka tak nak fikir akhirat. Mereka tak yakin, mereka ragu-ragu, mereka tak percaya. Ya, mereka tak bercita-cita, berharap pun ada nikmat akhirat. Ganjaran akhirat tu mereka tak nak. Mereka lebih nampak kepada dunia tu. Itu matlamat mereka. Yang kedua Allah kata apa? Wa yasudduna an sabilillah. Yang kedua, ciri-ciri mereka ni, mereka akan sekat orang daripada beriman. Kalau mereka tak nak beriman, yelah, itu pilihan mereka lah, hak mereka. Tapi mereka sekat hak orang lain. Ya? Wa yasudduna an sabilillah. Dalam surah Al-Anfal Allah kata fasayunfiqunaha innal ladzina kafaru liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha. Orang kafir itu dia akan sekat Nabi daripada menjalankan dakwah. Dia sanggup korbankan berapa banyak belanja harta dia asalkan orang lain tidak menerima kebenaran. Ini jangan buat kerja-kerja macam ni. Kalau dia sendiri tak nak belajar, itu dia tangguhlah pilihan dia. Tapi janganlah pula pergi promote orang, jangan belajar, jangan. Ya. Kalau dia sendiri tak nak beramal, itu pilihan dia. Tapi jangan dia halang orang lain untuk beramal. Ya. Ini sikap orang kafir. Perangai, sikap yang boleh bawa kepada kekufuran. Yang ketiga, wayabghunaha iwaja. Allah kata, yang ketiga jangan buat, dahlah dia kafir. Dia tak Islam. Dia kufur. Dia nak yabghunaha iwaja. Kalau dia tak boleh keluarkan orang Islam daripada agamanya atau orang beriman daripada keimanannya, yabghunaha iwaja, dia akan cuba untuk merosakkan Islam itu. Burukkan agama Islam. Sesatkan orang Islam supaya mereka tidak mengikut ajaran yang sebenar. Ini yang Nabi Musa minta kat Firaun. Fa illam tu'minu li, kalau kamu tak nak beriman, tapi janganlah ajak orang supaya hidup semata-mata kerana dunia. Ya, sebab Firaun dia beli apa tu? Qarun asal miskin. Dia beli Qarun supaya Qarun keluar daripada mengikut ajaran Nabi Musa. Dia beli Bal'am bin Ba'ura, dia bagi kekayaan kat Bal'am bin Ba'ura supaya memusuhi Nabi Musa. Ya, jangan buat macam tu. Ya, baik. Dan yang kedua, jangan sekat dan biarkan, jangan gangguku, jangan menyakitiku dan membiarkan aku dapat meneruskan dakwah ini. Sebab tu kalau kita tengok pengajaran yang boleh kita ambil tadi, saya dah sebut yang pertama, tiada paksaan di dalam beriman dan dalam agama. Itu yang pertama. Ya, sebab Allah sendiri sebut dalam Quran,
faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman, dia pilih beriman. Siapa nak kufur, dia boleh memilih kekufuran. Tapi dia akan tanggunglah, ya. Baik, ini menunjukkan hidup kita ni satu pilihan, ya, yang kita akan tanggung atas pilihan kita sendiri. Kita akan dapat balasan di atas pilihan kita sendiri, ya. Baik, yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil kat sini iaitu jangan menjadi orang-orang yang menghalangi orang lain atau jangan menghalangi kebaikan dan menghalang orang lain daripada kebaikan kerana ia adalah perbuatan yang paling zalim. Dia adalah perbuatan yang paling zalim. Atau kalau kita baca dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 114, Allah kata وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang lain untuk pergi ke masjid, untuk salat, untuk dia ingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maknanya orang-orang yang menghalang kebaikan, ya, orang-orang yang menghalang kebaikan. Ya, orang-orang yang menghalang kebaikan. Okey. Okey, baik. Maka di situ kita boleh tengok apa ni, 3 ayat lah, ya, dapat kita kongsikan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-22, ya. Ayat yang ke-22 pada kuliah kita yang akan datang lah, kelas kita akan datang. Yang mana ayat ke-22 ni bagaimana Nabi Musa doa kehancuran kepada Firaun dan kuncu-kuncunya. Ya, setelah baginda berdakwah selama lebih 80 tahun, ya, maka akhirnya baginda mendoakan kehancuran kepada Firaun dan tentera-tenteranya. Kenapa Nabi Musa doa? Kerana Firaun melampaui batas, merancang untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, okay, kita akan sambunglah. Allah Ta'ala alam. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.